Dan dulu mikrofon yang ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين ورزقنا فم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita sekali lagi bermula dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Diharapkan dengan kita menzahirkan kesyukuran, Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmat dan pertolongannya kepada kita agar kehidupan kita berjalan dengan lancar, dengan baik dan seterusnya dapat membantu kita untuk kita menuju ke syurga Allah nanti insya-Allah. Kita teruskan perkongsian apa yang kita telah pelajari semalam. Saya akan buka dulu screenshot. Okey. Dan saya akan buat perkongsian skrin. Okay, kita kongsikan screenshot yang kita telah pelajari semalam, iaitu kita menambah maklumat daripada hamzah di dalam kalimah anta. Hamzah yang pertama tu yang mana dulu kita telah terangkan dia adalah hamzah istifham, hamzah soalan, ya, dan anta adalah isim dhamir muzakkar mufrad mukhatab, dan makna kepada anta adalah adakah engkau ataupun apakah engkau. So semalam kita juga berkongsikan kadang-kadang di dalam Al-Quran juga digunakan hamzah yang pertama di dalam kalimah ni sebagai, kita panggil dia hamzah penyamaan, ya, hamzah taswiyah, ya, taswiyah bergantung kepada konteks ayat, ya. Terdapat ayat-ayat digunakan dalam bentuk soalan dan dapat juga dia dalam bentuk penyamaan yang yang berarti sama ada, ya. Tapi di dalam ni bukannya taswiyah, tapi di dalam ni adalah bentuk hamzah istifham, ya, sebab orang-orang ni bertanyakan, ya, bertanyakan anta, adakah engkau, ya. So itu adalah satu bentuk hamzah istifham, ya. Dalam konteks-konteks lain, ayat semalam kita berkongsikan beberapa ayat di mana ni digunakan sebagai hamzah taswiyah. Contoh yang paling senang untuk tuan-tuan dan puan-puan ingat ialah ayat ke-6 surah Al-Baqarah, ya. Ayat ke-6 surah Al-Baqarah di mana Allah mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja, ya. Biasanya kalau
ayat itu mengandungi kalimah sawaun. Jadi hamzah ini adalah digunakan sebagai hamzah taswiyah. Jadi Allah kata sama saja, ya. Sama saja ke atas mereka, alaihim, ke atas mereka, anzartahum, sama ada, ya. So, sama ada kamu telah memberi peringatan ke atas mereka ataupun kepada mereka, am lam tunzirhum, atau kamu tidak memberi peringatan, ya, kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman. Nah, itulah penggunaan, contoh penggunaan kalimah hamzah taswiyah, ya. Dan juga surah Yasin kita kongsikan semalam, ayat yang ke-10 juga, ya, menggunakan hamzah taswiyah. Okey, hari ini kita sambung dengan perbincangan kita kepada kalimah yang seterusnya, iaitu fa'alta, ya. Kita dah selesai a'anta. So sekarang ni kita pergi ke kalimah yang seterusnya, iaitu fa'alta, ya. Fa'alta ni sebenarnya kalau tuan-tuan sudah biasa dengan mengenal kalimah-kalimah Al-Quran, maka dia sepatutnya straightforward. Orang putih kata straightforward lah, ya. Sebab apa? Kita boleh lihat di situ terdapat dua komponen, ya. Dua komponen. Kalau kita nak bagi-bagikan komponen tu, kita boleh pecahkan komponen tu kepada dua. Kita buatkan arrow dia. Pertama, komponen fa'ala. Itu satu komponen. Kemudian komponen yang keduanya ialah ta, yang di hujung kalimah, ya. Jadi asalnya ialah fa'ala yang ditambah dengan ta, ya. So kalau kita nak gunakan penerangan, kita gunakan tag seperti biasa. Kita tagkan, kita masukkan penerangan yang pertama tu, iaitu komponen yang pertama tu kita panggil dia komponen kata kerja, ya. Kata kerja. Itu bahagian perbuatan dia, ya. Kata kerja tu kita bracketkan dia dan kita masukkan komponen kata kerja tu sebenarnya apa, ya. Sebenarnya asal dia ialah fa'ala, ya. Jadi kita masukkan kalimah dia fa'ala, dia bersukun ni sebab apa? Dia sudah bergabung dengan ta, ya. Nah, jadi sebelum tu original dia kita adalah fa'ala. So kita letakkan, ya, kata kerja fa'ala dalam bracket ni. Kita pergi ke Lexilogos untuk menaik fa'ala. Kita buat Lexilogos baru ni. Okey. Mana cursor dia tak mahu pula. Okey, tadi sudah keluar dah. Okey, cuba. Okey, ini dah apa, ya? Bukan bahasa, patutlah kena ambil bahasa Arab. Arabik patutlah tak ada. Okey. Apa? Fa'ala. Fa baris atas, ain baris atas dan lam. Itu kata kerja dia asalnya ialah fa'ala. So kita kopikan dia. Kita bawa ke tadi, masukkan ke dalam komponen bracket tu sebab kita nak menerangkan apa tadi, komponen fa'ala tadi. Fa'alta, komponen pertama ialah fa'ala. So kita balik ke teks.
Dan kita masukkan ke dalam bracket tadi ya. Itu dia ya. Jadi besarkan balik. Itu ya. Kita tadi menerangkan fa'alta. Jadi komponen yang pertama tu adalah sebenarnya komponen kata kerja fa'ala. Fa'ala tu kita boleh menerangkannya. Apakah fa'ala? So kita balik ke tag ni ya, kita boleh expand penerangan dia ya. So fa'ala tu kita buat colon dengan sempang tu. Komponen kata kerja tu adalah apa? Adalah fi'lun, madhi, okey, fi'lun madhi maklum. Okey, kenal wazan berapa? Dia adalah wazan 1. Okey. Lagi apa? Fi'il madhi maklum wazan 1. Ya. Okey, kalau kita nak terangkan dia sebab dia tak ada i'rab, so kita mabni bil fathati. Itu cara nak menerangkan yang lam ni berbaris atas tu, so kita terangkan dia sebagai mana dia mabni bil fathati ya, sebab isim sebab fi'lun madhi dia tidak ada i'rab ya. So dia bukannya mansub tapi kita panggil dia mabni bil fathati. Itu komponen yang pertama ya. Dan kalau kita nak memberi makna dia yang bererti Doktor jantina dia doktor. jantina kita akan bagi kepada fa'il nanti. Nah, sebab jantina tu dia merujuk kepada fa'il yang kedua tu ya. Jadi kita bila terangkan komponen kedua tu kita bagikan jantina dia kat situlah. Okey, mabni bil fathati yang bererti apa dia? Telah ya, telah melakukan. Telah melakukan ya. So yang berarti telah melakukan ni mesti dia ada dia punya fa'il dia. Ya. Maknanya ada seseorang yang telah melakukan. Jadi siapakah yang melakukan tu? Itulah komponen yang kedua, iaitu ta tu. Jadi kita buat penerangan bila kita pecahkan kepada komponen, kita buat penerangan dia komponen by komponen. So bila kita gabungkan tu, maka dia menjadi satu penerangan keseluruhan lah. Okey, dan sekarang ni kita terangkan komponen yang kedua, ta tu. Apa dia? Yang ni kata kerja, ta tu adalah komponen pelaku ataupun dalam Arab dipanggilkan fa'il. So kita ambil teks untuk menerangkan yang kedua pula. Yang hijau yang kedua tu ialah komponen. Ya, kalau nak sebut komponen boleh, kalau tak nak pun boleh, terus fa'il pun boleh. Fa'il dia apa? Pelaku. Pelaku. Bila kita kata pelaku ialah pelaku kepada kata kerja tadilah. Siapakah yang melakukan tu ya? Dia adalah komponen fa'il dan fa'il ni mesti adalah dia punya jantina dengan bilangan dia. So kita masukkan bilangan dan jantina tu di dalam komponen fa'il dia. Dia adalah muzakkar mufrad.
singular, ya. Singular. Dan kumpulan apakah fa'il ni, ya? Sebab fa'il di dalam Al-Quran ada 3 kumpulan. Ada orang pertama, ada orang kedua, dan ada orang ketiga. Ya. So yang ni adalah orang kedua, ya. So kita panggil dia muzakkar, mufrad, mukhatab. Mukhatab, iaitu orang kedua. Orang kedua, dan kita boleh meletakkan dia ta tu, ya, ta tu sebenarnya dia apa? Dia mewakili, ya, mewakili isim dhamir anta, ya. So kita bracketkan dulu, lepas tu kita tengok boleh tak pinjam kat sini. Kalau kita boleh pinjam kat sini, kita tak payah pergi ke lesiologos lain, pinjamnya kawasan ni untuk menaik. In fact, anta pun ada kat sini pun, ya. Boleh pinjam ni lah. Pinjam ni. Anta yang kita nak gunakan, masukkan dalam bracket ni. Iaitu kita balik semula kepada tag ni, masukkan anta tu. Itulah. Ta tu sebenarnya adalah fa'il, ya. Dia mewakili dhamir anta, ya. Dhamir dia ialah anta, ya. Ta tu adalah fa'il. Kalau kita sebut dhamir, ta tu dhamir, boleh juga, ya. Tetapi kita mesti memahami dhamir yang sebenarnya ialah anta, ya. Okey. So anta ni adalah seorang, kamu seorang lelaki, ya. So kalau kita nak pergi dengan makna dia sekali, yang bererti kamu seorang lelaki, ya. Kamu seorang lelaki. So dalam konteks ni kita boleh memahamilah kamu seorang lelaki itu siapa? Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim tu. Itu sebablah dia menggunakan ta. Okey. So apa yang berlaku di sini? Ya, apa yang berlaku di sini ialah tuan-tuan tengok lam ini disukunkan, ya. Sukunkan. So kita boleh bagi penerangan di situ kenapa dia disukunkan, ya. So kita boleh buat penerangan di dalam komponen ni, ya. Tambah lagi maklumat di situ, ya. Selepas telah makna dia telah melakukan, ya. Lepas tu kita boleh tambah lagi maklumat situ. Huruf lam disukunkan apabila bertemu ataupun apabila bergabung, ya. Dia kena gabung tu dengan dhamir ataupun isim dhamir dhamir selepasnya. Ya. So itu kaedah pembentukan fi'il madhi, ya. Fi'il madhi iaitu apabila fa'ala dimasukkan ta, digabung dengan fa'ilnya ta, jadi huruf yang terakhir itu perlu disukunkan. Itu kaedah lah, ya. Kaedah yang yang berlaku di dalam pembentukan fi'il madhi, ya. So yang ni kita boleh adjust sikit supaya dia masuk dalam dalam kotak, supaya dia tidak terganggu oleh kotak ni. Kita naikkan kotak sikit, yang ni kita boleh pendekkan sikit, ya, dan kita naikkan sikit kotak ni. Itu dia.
Okey. Okey, itu ya. So, apa yang kita lakukan hari ini ialah kita nak melihat maklumat daripada kalimah fa'alta. Fa'alta kita pecahkan dia dulu ya, iaitu kita bahagikan kepada komponen-komponen. Kita buat penerangan kepada komponen. Dia ada dua komponen. Satu, komponen yang pertama ni kita panggil dia komponen kata kerja ya, iaitu fa'ala. Bila kita pecahkan kepada komponen, kita menulis dia sebagai fa'ala. Bila di dalam bergabung, kita dia ditulis sebagai fa'alta ya. Jadi komponen pertama ialah fa'ala, iaitu fi'lun madhi maklum wazan 1 ya. Kenapa kita kata dia fi'il madhi maklum wazan 1? Kerana dia mengambil acuan fa'ala pun ya. Jadi ini adalah satunya kalimah acuan fa'ala, dan dia di dalam Al-Quran dia sebenar-benarnya adalah kalimah ya fa'ala juga. Jadi fa'ala adalah fi'il madhi maklum wazan 1. Kemudian kita nak menerangkan status dia apa? Madhi, sebab dia tidak ada i'rab ya. So dia baris atas ni fa'ala alam ni. So kita terangkan dia sebagai mabni bil fathati ya, bermakna apa? Yang tidak berubah dengan mengambil baris atas kepada lam ni ya, lam ni. Jangan tengok di sini sebab ini dia disukunkan kerana dia bertemu dengan ta. Jadi menerangkan kita tengok original dia iaitu fa'ala. Ya. Jadi kita telah boleh memberi erti kepada fa'ala tadi, bermakna telah seseorang telah melakukan. Itu kalau komponen kata kerja bermakna ada fa'il dia lah. Nanti kita akan masuk kalau fa'il ta itu ke dalam ni menjadi apa? Engkau telah melakukan ya. Tapi sekarang ni kita nak menerangkan bahagian komponen komponen kata kerja saja, di mana fa'il tu ada yang dot untuk fa'il tu kita terangkan sebelah kiri ni. Lepas tu kita bantu juga dengan tadi asalnya fa'ala tetapi lam tu bersukun. Jadi apa sebab apa berlaku, jadi itu kaidah ya. Kalau kita nak masukkan nak kemaskan perbincangan dia sebagai kaedah, kita boleh type kat sini, tuan-tuan boleh type dia, masukkan under tajuk kaedah, jadikan dia satu kaedah ya, iaitu apabila fa'ala bertemu dengan ta, dhamir fa'il dia, so lam tu disukunkan ya, mesti disukunkan. Dia tak boleh fa'alata, tak boleh ya. So kena fa'alta. Itulah tata cara ataupun dipanggilkan kaedah dalam pembentukan kalimah Al-Quran ya. Jadi huruf lam sukunkan apabila bergabung dengan isim dhamir selepasnya ya. Jadi fa'il dia siapa? Yang ta ni kita terangkan di sebelah kiri itu ya, iaitu komponen fa'il. Fa'il adalah bermakna pelaku ya, pelaku yang muzakkar, jantina dia adalah muzakkar, kemudian bilangan dia adalah mufrad, dan muzakkar tu kumpulan mana? Sebab fa'il ada 3 kumpulan. Kumpulan orang pertama, kumpulan orang kedua. Orang kedua pertama dipanggilkan mutakallim, ini istilah hijau ni ya. Okey, mukhatab. Okey. Kumpulan kedua dipanggilkan mukhatabun ataupun mukhatab, dan kumpulan ketiga ialah ghaibun, dia dan mereka ya, ghaibun. Kumpulan mukhatab ialah kumpulan kedua, yang membawa erti kamu ya. Kamu boleh jadi seorang, kamu boleh jadi 2 orang,
kamu juga boleh jadi ramai, ya. Tetapi dalam konteks ni kamu tu hanya seorang lelaki, iaitu anta. Nah, jadi bermakna ta yang di hujung kalimah fa'alta tu adalah fa'il yang mewakili isim dhamir anta, ya, yang berarti kamu lelaki seorang. Okey. Itulah apa ya? Maksudnya fi'il Bahagian madhi kalau dia bertemu domain ataupun domain contoh tetap juga dia apa huruf yang ketiga tu dia kena mati kan, macam katab tu kan. dia disukunkan, ya. Apa soalannya? Tak, maksudnya kalau perkataan kalimah fi'il madhi kalau dia bertemu dengan dhamir tak kira lah bukan fa'ala saja, dia mungkin jadi kataba ke, dia bertemu dengan ta ataupun any dhamir, dia akan yang ketiga tu kena mati, betul? Kena sukun. Disukunkan. Kalau katalah kataba, bila bergabung dengan ta, dia jadi katabta. Katab, ba tu disukunkan jugalah. Kalau dhamir yang lain Dia ada kumpulan-kumpulan yang disukun, ada kumpulan yang tidak disukun, ya. Itu kena belajar dengan detail lah. So dalam konteks ni kalau kita nak kemaskan apa ni, di sini kita kena masukkan anta ni dalam isim dhamir selepas, sebab dia berlaku kepada anta, ya. Anti, semua tu kumpulan tu semua kena sukun lah. Tapi ada juga kumpulan yang tidak disukunkan, ya. Katakanlah kumpulan tu ialah apa? Fa'il dia ialah hiya, seorang perempuan ghaibun, ya. Dia seorang perempuan, dia tidak disukunkan. Itu apa? Itu dalam kelas-kelas ya, dalam kelas intensif tu kita akan detailkan, ya, yang mana fa'il di mana dia tidak disukunkan. Ada fa'il disukunkan, ada fa'il huruf ketiga tu tidak disukunkan, ya. Anyway, kumpulan mukhatab semua kena sukun, ya. Kalau apa fa'il tu kumpulan mukhatab dengan mutakallim, tu semua kena disukunkan. Cuma terdapat dalam kumpulan orang ketiga saja, ya, orang ketiga 5 dhamir dia, dhamir fa'il tidak disukunkan, ya, iaitu pertamanya hu lah, tapi hu biasa dhamir tidak ditulis. Dia hiya, huma, dan hum, ya. Yang tu dia tidak disukunkan. Contohnya kalau perempuan, fa'ala, kalau fa'il dia hiya, dia ditandakan dengan ta yang sukun. Jadi fa'alat, lam tu tidak disukunkan, ya. Itu mungkin besok saya akan kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan kumpulan-kumpulan apa ni, fa'il mana yang kita sukunkan huruf ketiga dan kumpulan mana yang kita tidak sukunkan, ya. So, untuk hari ini kita tambah sikit masukkan anta ni ke dalam isim dhamir anta selepasnya, ya. Sebab bukan semuanya yang disukun, tapi anta definitely kena sukun, ya. Okey, cukup untuk hari ini, kita simpan dulu. Rakamnya saya dah start tadarus. Doktor, untuk rakam saya dah start tadarus. Okey. Tak dengar, minta rakam je lah. Pukul 8 sekarang. Tak, pasal esok saya dah start tadarus lepas subuh. Jadi saya tak boleh dengar lah yang doktor nak terangkan tu. Jadi rakamlah ayat, nanti saya tengok rakam. Okey, itu saya nak bertanya dengan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ramadan
lepas subuh ni ramai lagi yang boleh mengikut kelas ni ataupun ada kelas tadarus? Boleh Kalau- doktor. Saya Ha? boleh. Okey. Boleh Sebelum doktor. Boleh, Sebelum start Ustazah Ratnam ni kelas, should be okay lah. Should be okay. Ya. Ya, Ah. okay. So kita tengok kalau ramai yang buat terus ada kelas tadarus lepas subuh, mungkin kita tangguhkan dulu kelas ni. Kalau masih lagi ramai yang mengikuti, kita akan teruskan. Kita teruskan pasal apa? Banyak maklumat, banyak ilmu yang kita boleh belajar walaupun setengah jam, Ustaz. Saya memang tak boleh Prof sebab ada lepas tu, tapi saya memang selalu tengok dekat YouTube tu. Ya. Kalau saya miss ke, memang saya tengok. Memang tambah ilmu lah. Rugi pula tak ada. Ya. Okey, so mana Teruskanlah. kita teruskan ya. Kita teruskan. Betul. Boleh sambung terus subuh, lepas tu dah ada kelas Ustazah Ratna. Ya. Ustazah Ratna. Saya tadarus lepas kelas Ustazah Ratna, so tak apa. InsyaAllah. Okey, ada yang mengikuti tadarus kelas kita tu pukul 8, itu okeylah, saya ambil 7.45 ya. Cuma yang lepas subuh hingga 7.45 nanti ya, kalau masih lagi ramai yang mengikuti, kita akan teruskanlah. Teruskan Ustaz. Boleh attend lah. Boleh. Ya. Boleh. Kita rakamkan Boleh lah attend, ya. boleh datang tengok kat YouTube. Ada